siapkan beberapa perkara SOP dan sebagainya. Mungkin ada kerenah di kalangan AJK sendiri ataupun di kalangan jemaah di mana-mana tempat mempertikaikan apa yang kita sedang buat ni, tapi percayalah jawapannya hanya satu, iaitu Allah perintah taat kamu kepada Allah, taatmu kepada Rasul, dan taat kamu kepada ulil amri. Selagi mana pemimpin itu menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, wajib taat. Kalau dia suruh perkara yang mungkar, tak wajib kita taat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah, iaitu kamu berhaka kepada pemimpin, maka kamu berhaka kepada aku. Dalam konteks selagi mana pemimpin menyuruh perkara yang ma'ruf, perkara yang khair, maka wajib para rakyat ataupun orang di bawah itu menurut perintah tersebut. Itu jawapannya. Kadang-kadang orang macam-macam. Tuan-tuan, beza sungguh tuan-tuan nak banding institusi masjid kalau kita nak compare dengan institusi shopping mall. Jauh beza. Kita tak sama taraf tuan-tuan. Masjid satu tempat yang mulia, rumah Allah Ta'ala. Kalau kita nak kata kenapa di kedai mamak ni tak bebas, kenapa di masjid macam ni sekali, bertanda-tanda ni, berjarak-jarak ni, takkan kita nak samakan tuan-tuan. Dulu nah institusi masjid kita tercemar sekejap, jadi fitnah sekejap, tapi tak mengapalah. Itu semua tak disengajakan pun. Pada hari ini kita dah tahu, adakah kita nak mengulangi perkara tersebut, kerana dia akan menjadi fitnah kepada institusi masjid ataupun surau itu di negara kita, khususnya negeri Selangor. Itu pertama. Sebagai orang kata kepada kita, yang kita buat selama ni, kalau kita dengar dalam khutbah Jumaat baru ni lagi direct. Tanda orang beriman, orang bertakwa, patuh SOP. Sebaliknya orang yang tak patuh SOP itu orang yang tak bertakwa. Kalau saya ceramah malam ni, tuan-tuan tak boleh terima, tapi khatib baca, tuan-tuan kena terima. Pasal yang tulis tu jabatan tu. Jadi dengan huraian dia, jelas. Tapi saya tengok jugalah, saya mengajar 3 masjid baru-baru ni. Ada masjid tak ikut langsung kan. Langgar habis, saya pun tak tahulah macam mana boleh macam tu kan. Jadi tanggungjawab saya sebagai penyampai, pengkuliah, saya kena sampaikan pada awal, iaitu tentang perintah ataupun arahan daripada ketua kita. Itu kita kena ikut. Yang keduanya, iaitu saya mengingatkan diri saya juga dan tuan-tuan, bila mana kita menerima khabar yang gembira, berita yang besar yang jarang-jarang kita dapat, antara yang disunatkan kepada kita apa? Kalau kita dengar khabar yang gembira, iaitu kita disunatkan untuk sujud syukur. Tuan-tuan, 3 bulan kita tak dapat dalam masjid. Adakah benda ni benda yang luar biasa ataupun yang kita rasa biasalah tu dapat pergi masjid? Luar biasa tuan-tuan. Benda yang jarang, yang kita belum tentu lagi. Kalau bukan 3 bulan, tahan-tahan setahun lajak dia. Alhamdulillah dapat kita datang ke masjid ni kan. Solat Jumaat dapat kita. Jadi antaranya kita ini disunatkan untuk sujud syukur. Mungkin dah lepas yang lepas ni akan datang lagi berita-berita yang menggembirakan kita, yang jarang-jarang berlaku, kita dapat perkara tersebut. Maka yang antaranya kita disunatkan untuk sujud syukur. Dan sujud syukur ini dia ada 2 keadaan. Yang pertama, bila kita dengar khabar yang gembira, yang jarang-jarang, dia setakat pagi tadi kawan belanja kita mengetih, lepas tu aku tak payahlah tuan-tuan. Esok dapat lagi kawan tu belanja kan, esok kita belanja kawan tu. Benda yang biasa ni tak perlu sujud syukur. Dia perkara yang jarang-jarang, perkara yang besar, perkara yang kita hajatkan selama ni, akhirnya kita dapat. Misal kata anak kita alhamdulillah berjaya hafaz Quran 30 juzuk, sujud syukur. Anak pun sujud pun sama, kita ajar dia. Ataupun kita dapat naik pangkat misal kata, ataupun dapat cucu, selama ni dah bertahun-tahun tunggu tak dapat, tiba-tiba dikurniakan zuriat, maka sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dua, dalam keadaan kita ni terlepas daripada musibah, bala, bencana. Misal kata kita beli tiket, wa'iyazbillah, kita beli tiket bas. Sepatutnya kita bertolak malam ni pukul 10 malam nak pergi Alustar. Tiba-tiba entah apa hal kita pancit, kita terlepas bas tersebut. Wa'iyazbillah. Ditakdirkan masuk berita bas yang kita nak naik malam tu terlibat dengan kemalangan maut semua. Jadi sebenarnya kita terlepas daripada musibah. Dan kita sujud syukur itu bukan tanda kita mensyukuri kematian orang tu, tidak. Tetapi kita
Sujud syukur kerana kita terlepas daripada bencana. Dua perkara ni disunatkan kita untuk lakukan. Maka bagaimana dengan kaifiat dia? Cara kita sujud syukur ni bagaimana? Kalau kita biasa tengok dalam TV ni, kalau orang main bola, kalau negara tu player dia daripada negara Islam, dia sujud kalau gol. Adakah itu sujud syukur? Kalau penjaga gol, dia sujud syukur, dia menghadap tiang gol. Kalau striker, dia sujud menghadap penonton. Midfielder menghadap kawan-kawan dia. Tunggang langgang kiblat dia. Baik. Pertama sekali kita nak sebut, ya betul, ada beberapa pandangan di kalangan para ulama iaitu berkaitan dengan sujud syukur. Maka kita mengambil pandangan yang dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur ni mesti 3 syarat. Kalau tak ada 3 syarat ni, tak sah sujud syukur. Ini hatta sekalipun mufti, timbalan mufti pun sebut perkara yang secara tegas, tak sah dia kata. Yang pertama, mesti dalam keadaan suci daripada hadas, iaitu hadas besar dan hadas kecil, iaitu dalam keadaan berwuduk. Pastikan dalam keadaan berwuduk. Yang kedua, kita dalam keadaan menutup aurat. Kalau kita tengok orang main bola ni tak tutup aurat, tapi dia sujud syukur. Yang ketiganya iaitu dalam keadaan menghadap kiblat. 3 ni saja syarat dia. Yang pertama, suci daripada hadas, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan menghadap kiblat, dan dalam keadaan menutup aurat. 3 ni dapat khabar yang gembira, kita disunatkan untuk sujud syukur dalam 2 waktu. Sama ada serta-merta ataupun kita sujud ketika mana selepas kita menunaikan solat sunat. 2 keadaan ni. Kaifiat dia macam mana? Ada 2 dalam qaul, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Yang pertama, mula dengan takbir Allahu Akbar, sekali sujud, dan diakhiri dengan salam. Baik, ketika takbiratul ihram tu boleh 2 keadaan pula. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, ataupun kita sebutkan duduk secara iftirash. Kita duduk secara iftirash, yang pertama berdirilah macam kita qiyam sembahyang tu, Allahu Akbar, kita terus sujud. Kaedah dia, ada yang mengatakan kita qiyam macam solat sekejap, Allahu Akbar, dan kemudian terus sujud sekali. Yang kedua kita terus sujud, Allahu Akbar, terus sujud menghadap kiblat. Boleh ya? Yang berdiri itu berdirilah, yang duduk tu. Baik, bacaan di dalam sujud ni apa dia? Kita nak bacaan, kita boleh baca. Yang pertama, bacaan seperti mana kita baca bacaan sujud dalam solat yang biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah panjang-panjang. Pasal dia sujud ni antara rukun yang panjang. Baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ataupun kita baca subhanallah, puji Allah, tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kita baca seperti mana bacaan dalam sujud tilawah. Pagi Jumaat sini baca kan, kita bacalah sajada wajh lillazi sampai fa ahsanal khaliqin tu baca. Boleh 3 bacaan tersebut. Jadi caranya mudah, cuma orang ambil mudah. Makna kata dia dalam keadaan berhadas pun dia sujud syukur, dalam keadaan tak tutup aurat pun dia sujud syukur, dalam keadaan tak menghadap kiblat pun dia sujud syukur. Maka ini panduan asas kepada kita. Sebab nanti kita akan terima dalam kehidupan kita, pasti Allah akan berikan nikmat lebih daripada sengsara, tuan-tuan. Tetapi kita kadang-kadang fokus pada yang sengsara tu lebih daripada nikmat yang banyak. Betul tak? Kan Allah sebut dalam Quran, inna yusra, kan? Sesungguhnya setiap kepada kesukaran itu ada kesenangan. Yusra tu lebih umum, usra tu lebih khusus. Usra tu sedikit. Kadang-kadang kita rasa kita duduk dalam keluarga yang miskin, kita fokus pada kemiskinan kita je. Tetapi kita lupa kemudahan yang banyak Allah bagi anak. Berilah pendidikan pada anak-anak kita, nak ubah kehidupan kita ni. Kan banyak sebenarnya kemudahan, tetapi kita bila ada benda yang negatif tu kita terlalu fokus, besarkan yang negatif. Sedangkan Allah dah sediakan yusra tu luas, kita tinggalkan. Tu kena semat dan bi kita. Bila ditimpa ujian itu hanya satu sahaja, tetapi Allah bagi nikmat yang lain tu sebenarnya banyak, tetapi kita tidak melihatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiganya, saya mengajak juga diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita bila mana berada dalam mana-mana majlis ilmu, sama ada di masjid, sama ada di surau, sama ada kita dalam daurah, dalam seminar, pengajian formal, informal, kata ulama letak pada 4 niat. 4 niat ni. Kita mengaji, kita belajar menuntut ilmu ni, pertama sekali ia merupakan satu daripada cabang-cabang iman. Itu kita kena yakin.
Dalam kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, Imam Baihaqi kata apa? Antaranya, di antara cabang iman ini adalah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu. Para sahabat menyampaikan ilmu cara macam mana? Contohnya dalam peristiwa haji perpisahan, haji wada. Kita lihat bagaimana Nabi SAW di hadapan 100,000 lebih orang sahabat. Bagaimana mereka mendengar butiran ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi dalam keadaan waktu tak ada kemudahan. Tak ada mikrofon macam ni. Sekalipun naik di tempat yang tinggi, hampir tidak semua orang akan mendengar apa yang Nabi sampaikan. Maka di sini kita melihat bahawa ini berlaku apa yang Nabi ajar kepada para sahabat, menyampaikan ilmu. Sahabat-sahabat yang berada di barisan depan akan menyampaikan kepada sahabat yang di belakang, dan kemudian sampaikan kepada yang di belakang, dan sampaikan kepada, akhirnya keseluruhan mereka mendengar apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu daripada cabang kesempurnaan iman. Tak ada teknologi hari ini, macam misal kata ada live, tekan butang share pada kawan-kawan, dapat manfaat. Orang yang menyampaikan, orang yang share pada orang lain, manfaatnya ramai. Konsepnya sedikit berbeza, tetapi asasnya menyampaikan ilmu. Kita balik sampaikan pada isteri, keluarga kita, ahli kawan-kawan kita. Itulah antara cabang keimanan kita, tuan-tuan. Baik. Kata Imam Ahmad, kamu bila mana kamu menuntut ilmu, letak pada 4 niat. Dengan 4 niat ini, natijahnya akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang kita akan amalkan, kualitinya tinggi. Saya ulang benda ni banyak kali dalam majlis ilmu. Kita pun dah lama tak berada dalam majlis ilmu. Yang pertama kita kena faham menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Mengaji ilmu agama ni fardu ain, bukan sunat lagi. Wajib belajar. Tak tahu wajib belajar. Sebab tu kena mujahadah banyak tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita menuntut ilmu, tujuan dia adalah kita berniat untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Kita mesti akui, dalam diri kita ni tak semua benda kita pandai. Sekalipun orang panggil kita pakar, kita tetap merujuk kepada pakar yang lain. Betul tak? Doktor pakar, dia pakar dah. Semua orang kata, pesakit pasien kata dia pakar, tapi dia merujuk pada pakar yang lain. Kerana masih ada kejahilan, kebodohan yang dia tak faham, yang dia tak tahu. Tak semua ilmu dia cover. Sekalipun kalau kita lihat imam yang besar seperti Imam Malik rahimahullahu taala, ketika mana anak muridnya bertanya kepada beliau 46 atau 48 soalan, yang dijawab oleh Imam Malik hanya 16 soalan saja. Selebihnya kata Imam Malik, la adri, aku tak tahu, kata Imam Malik. Hakikatnya dia tahu, cuma tawaduk ulama begitulah, rendah diri. Tapi reflect pada kita, memang kita tak tahu. Kita memang tak tahu sungguh. Sebab tu tak perlu malu, tuan-tuan, untuk mengakui diri kita jahil. Kalau kita tak tahu, orang tanya pada kita, kita jawab saja aku tak tahu. Kalau kata la adri kan orang tak faham pula. Badri ke apa kan? Tak tahu. Saya tak tahu, nanti saya rujuk pada orang yang tahu. Apa yang kita nak malukan? Para ustaz sekalipun kalau tak tahu jawab la adri, aku tak tahu. Sebab apa, tuan-tuan? Bila orang tanya kita, kita tak tahu, kita jawab, jawapan kita salah, kita sampaikan pada orang, orang sampaikan kepada orang lain, orang sampai kita menyampaikan kesesatan. Kalau ilmu tu diamalkan yang salah, apa share kita, tuan-tuan? Kita menyampaikan. Tak tahu cakap tak tahu. Tak perlu malu, tuan-tuan, dalam perkara ilmu ni. Baik. Kemudian kita lihat, iaitu kita belajar, kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan pada orang yang ada sekeliling kita ni. Misal kata yang pertama dalam konteks keluarga kita. Kita tak naklah anak, isteri dan suami kita ataupun suami ni dia tak tahu tentang asas ilmu fardu ain. Dalam keluarga tu serba-serbi tak tahu. Sembahyang tak tahu, puasa tak tahu. Ada tak tahu, tuan? Ada. Sebab apa? Dia tidak menuntut ilmu dalam kalangan ahli keluarga dia. Maka sebagai ketua keluarga, kitalah pencetus budaya ilmu tersebut. Caranya kita belajar dulu, kemudian kita menyampaikan kepada ahli keluarga kita. Kita tak naklah duduk dalam tempat kerja kita, kawan-kawan kita ni kawan-kawan yang tidak memudayakan majlis ilmu. Sehingga kan perkara asas dalam agama pun masing-masing tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu, merugikan di kalangan tempat kerja kita. Maka kita sebagai ketua, ambillah slot-slot kerohanian. Berilah tazkirah kepada para pekerja kita. Mudah-mudahan kita menjadi pencetus kepada menghilangkan kejahilan pada orang sekeliling kita. Itu penting. Ada kedudukan, ada jawatan, gunakan jawatan tersebut untuk bagi manfaat kepada orang ramai.
bagi pekerja kita. Kalau kita pekerja, kita ambillah ruang-ruang untuk kita belajar. Kalau diberi peluang kepada kita, jangan kita culas, jangan kita mengelak, jangan kita tak pergi majlis ilmu tersebut. Itu cara dia. Sama ada taklim, bayan, semualah antara majlis ilmu yang boleh kita hadiri. Baik. Kemudian yang ketiganya iaitu kita menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad mengatakan bahawa kita menuntut ilmu untuk memastikan ilmu tersebut tidak hilang, ilmu tersebut tidak pupus. Kalaulah satu tempat tu tak membincangkan tentang ilmu tersebut, maka ilmu tu akan hilang daripada kampung kita, Tuan Haji. Akan hilang. Masyarakat kita ni takkan pernah dengar. Tuan-tuan pernah tak jumpa satu orang, kita cerita satu hukum ataupun ceritakan tentang satu perkara agama, riak muka tu macam dia first time dengar. Pernah tak tuan-tuan? Ada. Kadang-kadang kita berasa macam kesian juga. Sebab dia tak pernah dengar apa yang kita ucap, perkara tu dah belajar daripada kita kecil lagi. Saya jumpa beberapa orang macam tu. Tapi tak apalah, kita taklah sebut macam kau ni bodoh benar kan. Tak adalah kan. Kita kata kita raikan perasaan kita kesian. Takkanlah tak tahu terdetik pada hati kita. Sebab apa? Ilmu tersebut tidak dibicarakan. Niat menuntut ilmu untuk memastikan ilmu tersebut di kampung kita ni tidak hilang, tidak pupus. Ada alim ulama, ada tok guru kita panggil, ajarkan anak qaryah kita. Tu cara dia. Ni ulama sebut begitulah tujuan kita tuntut ilmu ni. 4 ni kalau kita buat, insya-Allah ilmu tersebut kita manfaatkan, dapat kita beramal. Dan yang keempat, tak lain tak bukan, kita menuntut ilmu ni tujuannya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tu kemuncak dia. Duduklah mana-mana majlis ilmu, berkawanlah dengan orang-orang soleh, ulama sekalipun. Untuk apa ilmu tersebut? Untuk kita amalkan. Ada orang dia mengaji, dia bukan tujuan lain, dia nak argue je. Ada. Dia nak berhujah saja. Ni tak kena, tu tak betul. Ngaji dia tujuan dia hanya untuk argue, untuk kita berdebat dan sebagainya. Itu bukan tujuan ilmu untuk kita belajar. Ulama sebut untuk kita beramal. Sehingga cerdik pandai kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal macam pokok ataupun pohon tanpa buah. Tanam musangking tinggi sampai 3-4 tingkat sekolah, tak ada buah. Apa rasanya tuan-tuan? Pokok tetap bermanfaat, tetapi bila tak ada buah. Begitulah perumpamaan, ada ilmu tapi tak amal. Pohon yang tidak berbuah. Sayang tuan-tuan, rugi dan tak memberi manfaat pun kepada diri kita. Baik. 4 niat tersebut kita pasangkan betul-betul, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang diberkati. Maksud berkati, kita belajar ilmu itu bertambah kebaikan kepada orang lain. Bukan hanya terpendam pada kita dan kita tidak amalkan, rugi lagi merugikan. Maka di situ sehingga kan seorang ulama hadis, nama dia Imam Abdul Rahman bin Muhammad, dia kata apa? Aku suka bila mana aku nak menulis kitab-kitab hadis ataupun kitab, dia kata aku akan mulakan dengan hadis berkaitan dengan niat. Itu hadis yang kita baca dalam mata hadis yang panjang, antara disebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap kerja buat kita, perbuatan kita, amalan kita berserta dengan niat. Itu 3 perkara. Dan yang akhirnya tuan-tuan, saya nak sebutkan, mengingatkan diri saya dan tuan-tuan supaya kita ini terus membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti kita cinta pada orang, kita mesti fulfill apa yang orang tu suka pada kita. Betul tak? Kita suka pada bos kita, kita akan cuba penuhi apa yang bos kita suka kita buat. Rajin, dedikasi, kita akan cuba buat yang terbaik. Kalau kita sayang pada isteri kita, kita akan buktikan, kita beri tanggungjawab kita, hak-hak dia kita penuhi. Itu tanda kita kasih pada dia. Begitulah juga perumpamaannya, kalau kita cintakan kepada Rasulullah yang kita declare hari-hari, terutamanya dalam bulan Maulid, nanti kita kata kita cinta Nabi, kita sayang Nabi. Antara ciri utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulang banyak kali, iaitu umatnya mendirikan solat secara berjamaah. Benda ni hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad, tidak pada umat yang lain. Disyariatkan solat berjamaah ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding umat yang lain. Kerana umat Nabi Muhammad umurnya pendek, Allah bagi satu amalan berganda-ganda. Masuk bulan puasa ada Lailatul Qadar. Sedangkan umat terdahulu umurnya panjang, mereka dapat beramal dengan masa yang tempoh yang lama, tidak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solat berjamaah itu antara tanda atau pembukti kecintaan kita kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cuba kita tanpa keuzuran kita hadirlah untuk solat berjamaah, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk tanda kecintaan kita kepada Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ambil sedikit bila mana kita sebut dalam khutbah yang lepas tentang takwa ataupun takut kepada Allah Taala ini. Takut kepada Allah Taala ataupun disebutkan sebagai khasyatillah. Bila kita sebut tentang khasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala ini, antara orang yang paling takut kepada Allah tidak lain dan tidak bukan ialah para ulama. Sebab apa mereka takut kepada Allah? Kerana mereka kenal Allah lebih daripada kita. Apa maksud ulama? Orang yang ada ilmu agamanya. Orang yang takut kepada Allah adalah para alim, para ulama, orang yang ada ilmu. Yang pertama sekali, apa dalilnya? Allah sebut dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah dalam erti kata takut dan tidak melanggar perintah Allah, itu maksud takut kepada Allah, ialah mereka yang ada ilmu. Sebab apa? Mereka lebih kenal Allah Ta'ala berbanding kita. Dan orang yang lebih kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, manusia di atas bumi ini, siapa? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nabi declare sendiri. Nabi bagi tahu sendiri. Kata Rasulullah, ana akhufukum lillahi taala. Akulah orang yang paling takut kepada Allah Taala. Nabi sebut jelas. Dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bersumberkan pada sahabat, nama dia Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni orang Madinah, orang Yathrib. Ketika mana dalam satu peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar daripada Mekah nak masuk ke Yathrib. Ketika itu Nabi tukar nama pada Madinah. Ketika mana waktu tu tak ada kemudahan Nabi, kalau kita kata kita tak boleh share location kan. Jadi mereka hari-hari akan tertunggu-tunggu kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan pergi ke pinggir kota. Sampai masanya tak ada juga kelibat dua orang yang mulia ni, Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Setiap hari di kalangan pemuda, kalangan lelaki, di kalangan kanak-kanak, mereka akan menunggu kehadiran Nabi SAW. Dan tibalah pada hari yang telah ditentukan Allah Ta'ala, mereka sampai ke Madinah. Ketika itu, maka di antara kanak-kanak yang ramai ini, nama dia Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari. Apa yang berlaku pada Sayyidina Anas ini? Yang pertama kita nak sebut, bila mana ibunya yang bernama Rumasyah melihat ramainya orang-orang Yathrib ketika itu memberikan pelbagai tawaran kepada Rasulullah, tetapi dia tak sempat beri apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berjumpa dengan Nabi satu ketika, lalu dia membawa anak yang kecil namanya Anas. Kemudian dia memberikan kepada Rasulullah untuk dijaga Sayyidina Anas ini. Nabi senyum, Nabi pegang kepala Anas, Nabi terima, dan di situlah bermulanya kehidupan Anas ini di bawah jagaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau kita baca kitab hadis, banyak sungguh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Kalau kita baca ataupun buka kitab Syama'il pun banyak juga tentang cerita Syama'il Muhammad. Pasal apa? Pasal waktu tu Anas umur 9-10 tahun. Dia lebih cam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain kalau bertentang mata dengan Nabi ni sekejap saja, bukan boleh tengok lama kerana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi kanak-kanak tidak. Dia mencermati wajah dan tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebab tu kalau kita lihat hari ini, kalau ada anak-anak, kalau kita tengah ceramah macam ni, ada budak duduk depan, dia akan tengok muka ustaz tu. Tengok je tak kedip-kedip mata dia kan. Kan balik dengan ayah dia, dia cakap kat ayah dia kata, mata ustaz tu sepet. Dia perhati tuan-tuan. Kanak-kanak ni, kenapa ustaz tu cakap mulut berbuih dia kata. Ini contoh. Kanak-kanak sangat-sangat teliti melihat. Begitulah saya nak umpamakan bagaimana Sayyidina Anas, dia banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi SAW kerana dia mencermati Nabi sangat dekat. Kanak-kanak ni dia jujur, dia melihat secara terus. Baik. Antara nak disebutkan Sayyidina Anas ni terkena doa Nabi SAW. Nabi doa banyak para sahabat. Antara Nabi doa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antara Nabi pernah mendoakan Muaz bin Jabal dengan doa-doa yang khusus. Begitu juga Sayyidina Anas, Nabi pernah doakan dengan satu doa yang mana doa tersebut Allah terima, pasti Allah terima. Dan Sayyidina Anas mendapat manfaat daripada doa Nabi. Apa yang Nabi doakan? Nabi doa dengan doa yang ringkas. Kata Rasulullah, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. 3 Nabi doa. Ya Allah, rezekilah kepada dia Anas malan, harta yang banyak, wa walada, zuriat, anak-anak yang ramai,
wa barik lahu, dan berkatilah hidup dia. Nabi doa 3. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Maka diriwayatkan bagaimana Sayyidina Anas di antara sahabat yang paling banyak harta dia. Dia kena doa Nabi. Nabi doakan secara khusus. Antara sahabat yang kaya Sayyidina Anas ni. Yang keduanya Sayyidina Anas ni, Nabi bila doakan berilah dia zuriat, maka Allah kurniakan kepada Sayyidina Anas ni keturunan yang ramai. Sehingga kan diriwayatkan bagaimana anak dan cucu lelakinya sahaja sejumlah 100 orang. Ada atuk kita kat sini umur 100 orang cucu? Tak ada lagi. Ramainya keturunan Sayyidina Anas ni. Dikurniakan umurnya panjang, diberkati hidup dia, Allah panjangkan umurnya dengan kebaikan sehingga dia meninggal umurnya 103 tahun. Tetapi panjangnya umur dengan amal yang soleh, sehingga bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia menjadi murabbi, menjadi petunjuk kepada para sahabat yang masih ada ketika itu sebagai rujukan oleh para sahabat. Itu Sayyidina Anas. Maka 3 doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Allahumma rzuqhu malan, berikanlah ya Allah rezekilah kepada dia harta, wa waladan, zuriat, keturunan, wa barik lahu, berkatilah hidup dia wahai Allah. Maka doa ni juga boleh kita amalkan. Kerana Nabi mendoakan doa yang baik, maka kita boleh amalkan. Kalau kita kenal satu orang kawan kita, orangnya baik, orangnya soleh, tapi hidupnya susah. Mengapa? Sebagai sahabat, tanpa dia ketahui doa kita doakan kepada dia dengan doa yang sama. Wahai Allah, rezekilah kepada sahabatku ini malan, harta ya Allah. Mudah-mudahan doa tanpa diketahui itu, tanpa hijab, Allah terima tuan-tuan. Allah makbul. Kawan kita dibuka pintu rezeki dia. Kalau kita kenal adik-beradik kita kenal ahli keluarga kita kenal jiran-jiran kesayangan kita, lama dah berumah tangga bersama, tak ada zuriat, mengapa tak kita doakan antara ikhtiar kita? Allahumma rzuqhu balan wa waladan, ya Allah kurniakanlah kepada jiranku, ya Allah kurniakanlah kepada sahabatku, ya Allah kurniakanlah kepada adikku, kepada kakakku, zuriat yang ramai. Maka insya-Allah dengan doa yang tulus, yang ikhlas, maka Allah akan terima doa, Allah kurniakan. Dan kita doalah kepada siapa sahaja supaya umurnya panjang, sihat, tetapi berkat. Berkat ni mana kita bertambah kebaikan dia. Dia hidupnya panjang. Ada orang tuan-tuan umur 40 tahun, seorang lagi umur 40 tahun, sama umur, sama lahir, bulan sama, tapi perjalanan hidupnya tak sama tuan-tuan. 40 tahun seorang ni mungkin dengan amalannya baca Quran bagus, dengan amalan zikirnya bagus, tolong orangnya bagus, baik orangnya. Ada seorang lagi umur 40 tahun juga, sama umurnya, tetapi Qurannya tidak, amalnya tidak, zikirnya tidak. Akhirnya sama-sama dia menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan keberkatannya berbeza-beza. Walaupun umurnya sama. Tu Haji ada umur yang sebaya. Ada. Mungkin antara kita sama baik, sama soleh. Ada setengah orang tu samanya tak sama, tetapi sama didikan, dibesarkan dengan cara yang sama. Itu di antara yang disebutkan. Maknanya Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Nabi sebut secara khusus dalam hadis bagaimana menceritakan 3 kumpulan lelaki. Dia datang jumpa dengan isteri-isteri Nabi SAW, nak bertanyakan tentang ibadat Nabi. Dia nak tanya tentang ibadat Nabi. Pasal apa? Dia nak mencontohi Nabi. Ini kita namakan ghibtah. Ghabata tamarbuta. Ghibtah. Lawan ghibtah ni apa? Hasad, dengki. Orang Melayu dia lagi padu. Hasad, dengki lagi tuan. Kan? Tapi tak apalah, kita kaya bahasa kita kan. Hasad tu dah cukup dah maksud dia. Hasad ni apa maksud dia? Takrif dia panjang hasad ni. Kalau kita nak mudah, kita hasad ni kita nak pastikan orang yang ada nikmat tu dia hilang nikmat tersebut daripada tangan dia. Dia ada jawatan, kita nak pastikan dia dipecat. Dia ada jawatan, kita nak pastikan dia hilang, dibuang kerja, ataupun dia muflis dan sebagainya. Gitu. Tu hasad tu. Dan kita menggantikan tempat dia. Ataupun kategori yang kedua hasad ni, kita nak dia hilang nikmat tersebut, dia tak dapat, kita pun tak dapat. Punya teruk manusia tuan-tuan. Tak apalah, sama-sama tak dapat. Dengki. Ghibtah macam mana? Ghibtah tidak tuan-tuan. Kita tengok satu orang kawan kita pandai baca Quran contoh, ataupun pandai ilmu agama, kita nak jadi macam dia. Kita pun jumpa dengan guru, belajar Quran, kita pun pandai, sama-sama pandai. Dia kekal nikmat dia, kita dapat nikmat tersebut, sama-sama dapat. Kalau dalam konteks di tempat belajar pun macam tu juga. Kawan ni pandai dalam sekolah,
anak kita galakkan supaya pandai macam dia juga. Kawan tu tetap pandai, dia pun pandai juga, sama-sama pandai. Dalam konteks tempat kerja macam saya sebutkan tadi. Dalam konteks kita dalam masyarakat kita ni, berjiran semua ni pun sama juga. Kan? Kita cuba sama dengan dia. Lalu 3 sahabat, 3 kumpulan lelaki ni jumpa dengan isteri Nabi, tanya tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata isteri Nabi ni? Dia ceritakan bila dia dengar ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rasa rendah, rasa jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah diampunkan dosanya yang sebelum nak akan datang. Nabi ni ada kelebihan. Lalu salah seorang lelaki kata apa? Aku akan solat malam dan dia kata aku akan solat malam selama-lamanya. Lelaki yang pertama, bila dia dengar tentang ibadatnya Nabi, mereka nak mencontohi ibadat, mereka nak perbanyak, menggandakan ibadahnya. Lalu dia kata apa? Aku nak solat malam selama-lamanya. Kemudian lelaki yang kedua kata apa? Aku nak berpuasa dan aku tak akan berbuka puasa. Subhanallah, tuan-tuan. Punya nak beribadat tu. Kemudian lelaki yang ketiga kata apa? Aku takkan mengenali wanita dan aku tak nak berkahwin dengan wanita. Ada orang dia fikir itu penyelesaian cara dia. Ibadat 100% semata-mata, tanpa dia sedar sebenarnya dia telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana sampai berita tersebut, fajaa Rasulullah sallallahu alaihi faqala, maka Nabi pun tiba sampai kepada mereka, lalu Nabi pun cakap kepada kumpulan lelaki tersebut, antum allazin qultum kaza wa kaza, kamu ke yang cakap macam ni tadi? Nabi sebut 3 benda tadi. Sembahyang selama-lamanya, puasa, tak nak berbuka, tak nak kenal wanita, tak nak kahwin wanita. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama, perkataan ni kita pegang. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kata Rasulullah, adapun aku orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku solat malam dan aku tidur, kata Rasulullah. Aku berpuasa dan aku berbuka, kata Rasulullah, dan aku mengahwini wanita. Faman raghiba an sunnati, siapa yang berpaling daripada sunnahku, falaisa minni. Ini amaran Nabi. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, dia solat ada waktu dia tidur, dia berpuasa ada waktu dia kena berbuka, dia mengahwini wanita, dia tidak menjauhi wanita. Kata Rasulullah, siapa yang berpaling daripada sunnahku, falaisa minni, dia bukan di kalangan umatku. Pertama sekali, hadis ni nak cerita tentang dalil bahawa Nabi adalah insan yang paling takut dan bertakwa kepada Allah, daripada ayat yang umum tadi, iaitu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut melanggar perintah Allah adalah orang ulama, orang yang ada ilmu. Maka Nabi SAW lah orang yang patut kita jadi contoh, batu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isyak masuk pukul apa? Sekejap lagi lah. Ada bib. Baik. Kemudian kita lihat sebagai penutup pada malam ni lah. Sebab saya pun dipahamkan bukan boleh panjang-panjang kan. Ni pun mukadimah, warm up dia je. Di tempat saya mula dah sikit, samalah macam ni. Dia tak berani nak banyak-banyak dia tuan. Dia tengok jemaah dulu. Ni dah ikut peraturan ni, kita boleh mula pelan-pelan, insya-Allah. Baik, kemudiannya kelebihan kepada orang yang ada perasaan dan berusaha takut kepada Allah Taala ini, yang pertama, Allah kurniakan kepada dia hudan wa rahmatan. Allah bagi petunjuk dan Allah bagi rahmat. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Allah bagi 2, hudan petunjuk, wa rahmatan, iaitu rahmat daripada Allah Taala untuk siapa? Untuk mereka yang disebutkan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, untuk mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Ini janji daripada Allah Taala. Yang ketiganya, yang pertama hudan, yang keduanya rahmah, yang ketiga Allah bagi ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Allah sebut dalam ayat kita baca kat awal tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat ni baca betul-betul. Kalau kita salah baris, dia akan membawa kepada lahan yang haram. Innama yakhshallahu, saya kata, dia akan membawa kepada maksud yang terbalik. Allah pula yang takut kepada makhluk, sedangkan yang takut di kalangan hamba-hamba Allah ini kepada Allah adalah para ulama.
Jadi baca ayat kadang-kadang jangan ambil ringan bacaan ayat baris tertentu, kerana dia boleh merubah maksud yang haram. Baik, itu dalil dia. Allah akan berikan pengetahuan. Dan kemudian yang kemuncaknya, kelebihan kepada orang yang khasyatillah, khauf ataupun takut kepada Allah Ta'ala ini, Allah akan kurniakan kepada dia redha. Ni nak kan kadang-kadang kita doakan kepada orang lain, semoga Allah meredai kehidupan kamu dunia akhirat. Allah redha kepada kamu insya-Allah dunia akhirat. Mana nak dapat? Salah satu daripada dia mesti ada rasa takut kepada Allah. Apa dalil dia? Allah sebut secara jelas dalam surah Al-Bayyinah. Kita bacakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin sampai akhir ayat. Ayat ke-8 Allah sebut apa? Ayat ni biasa kita baca. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Baca ayat ni betul-betul, ayatnya mudah difahami. Radiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka redha kepada Allah. Apa maksud mereka hamba redha kepada Allah? Iaitu mensyukuri nikmat Allah. Ulama sebut masuk redha kepada Allah apa dia? Mensyukuri nikmat Allah. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, iaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Begitulah tuan-tuan, yang berkaitan dengan satu sifat yang asalnya kita rasa sifat yang tak baik, sifat takut, sifat yang negatif, tetapi hakikatnya dia boleh dibawa kepada sifat yang mulia dan terpuji dalam agama kita, iaitu takut kepada pencipta kita, dengan erti kata tidak ataupun takut untuk melanggar segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka letakkan dalam diri kita ketakutan dan pengharapan itu sama tara dia. Bagi orang saleh, kita mesti letakkan setara ketakutan dan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Apa contoh dia? Seperti mana yang disebutkan oleh sahabat Nabi yang besar, yang namanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Bila mana diseru kepada kalian, kata Sayyidina Umar, masuklah kalian semua ke dalam syurga, melainkan seorang. Kata Sayyidina Umar, aku takut yang seorang itu adalah aku. Ni sifat sahabat Nabi, tarbiyah sahabat jadi macam tu sekali. Beza dengan kita jauh tuan-tuan. Jika diseru kepada kalian, kata Sayyidina Umar, masuklah kalian semua ke dalam syurga melainkan seorang. Yang seorang tu akan masuk neraka. Kata Sayyidina Umar, bila dia dengar perkataan ni, aku takut, khauf, aku takut yang seorang yang masuk neraka tu aku. Padahal dia jamin dah masuk syurga. Nabi sebut dia masuk syurga, tapi dia ada perasaan takut untuk masuk neraka. Sebaliknya kita pada hari ini, kalau dengarlah diserukan kepada semua ahli qaryah Masjid Kampung Runcing, waliyazubillah, masuklah kalian semua ke dalam syurga melainkan seorang, kita rasa kitalah yang ramai-ramai itu. Yang seorang tu kita point seorang, dia lah tu. Kita rasa kita betul dah, selesa dah. Kita salah ke orang lain. Ni bukan kita nak kata apa, nak beza sahabat macam tu sekali. Walaupun Nabi dah jamin masuk syurga. Kemudian dia kata apa lagi? Masuklah kalian semua ke dalam neraka jika diseru kepada kalian, masuklah kalian semua ke dalam neraka melainkan seorang yang masuk syurga. Kata Sayyidina Umar, aku berharap yang seorang masuk syurga telah aku. Dia tak adalah kata, dia kata aku berharap, roja, ada pengharapan kepada Tuhan dia, sangka baik kepada Tuhan dia. Aku berharap yang seorang masuk syurga itu adalah aku. Padahal dia syurga jamin dah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan, dalam kehidupan kita takkan lari daripada semua perkara ini, terpulang kepada diri kita. Kita islah, memperbaiki diri kita, bagaimana kita sampai kepada kemuncak, iaitu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini sebagai memulakanlah majlis ilmu, insya-Allah. Pasti banyak salah dan silap, saya mohon kemaafan. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.